belah kanan ni. Tapi setelah semua apa kita panggil ni nut dah dibuka, enjin ni kita boleh senang kata kena struggle juga buka, tapi tadi dah cuba buka. Okey. Sekarang inilah nampaknya. Tengok. Okey, kalau kita tengok coil ni tak ada apa yang tak ada satu pun yang terbakar, semua lawa lagi. Cantik je. Okey. Dan ada dua kita panggil lengan yang kosong. Kan? Yang tu lah saya cadang untuk winding semula enameled copper supaya kita buat winding yang kedua yang sedia ada ni khas untuk motor, untuk enjin dengan semua sistem electrical yang asal. Tapi yang dua ni kita akan winding semula untuk khaskan pada HHO. Okay, kita akan sambung selepas saya buka apa tu coil ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari kumpulan DTP 3. Akhirnya siap juga. Saya nak tunjukkan apa yang telah saya buat selepas beberapa hari. Saya cuba R&D juga macam mana nak buat. Kalau kita tengok apa tu, kalau anda lihat di dalam ini ada dua wire tembaga ni. Ini kalau anda nampak ya, dia bersambung dengan wayar, dia terus pergi ke belakang seat ni. Dalam belakang seat ni dia ada, saya buka. Okay. Dia ada tangki untuk elektrolisis HHO, untuk hasilkan gas hidrogen dengan oksigen. Yang seperti mana kita tahu, projek saya adalah cuba untuk buatkan hidrogen ini membantu dalam proses pembakaran supaya lebih penjimatan minyak. Okay. Kalau kita lihat tadi wayar itu, dia wayar daripada seat atas ni, dia bersambung kepada switch ni. Switch ini ialah switch kepada relay. Relay ada dalam ni, tapi saya minta relay ada dalam ni, tapi saya minta maaf, saya dah selit cantik-cantik, saya mungkin malas kot nak tunjukkan. Kalau kita lihat juga, okey, yang ini adalah O2 sensor, tapi saya sekarang dah sorokkan dia punya meter kat dalam seat ni. Sekarang saya takkan sambungkan meter ni sebab ada beberapa masalah yang timbul. Salah satunya minyak hitam dia masuk dalam ruang pembakaran. Dan satu lagi, kalau kita on, kalau lihat ya, saya dah on, saya on. Okey, itu hidup. Saya dah buat bypass seperti mana apa dalam video-video sebelum ni saya tunjukkan. Tapi kipas ni tak hidup. Cuma saya boleh ambil bacaan adalah idling punya RPM, 2000 RPM lah ya. Saya akan membuat comparison antara comparison fuel consumption antara pure petrol dengan comparekan petrol dengan bantuan HHO. Bagi enjin panas dulu, saya dah tuang dah petrol dalam satu cawan ni. Okey. Nanti saya akan tuang petrol ni ke dalam kita kata macam tangki untuk lihat sukatan ya. Ya, kita sambung sekejap. Saya nak update masa dalam sesi pemanasan enjin, saya tengah togel-togel sikit tadi, tiba-tiba kipas ni dapat hidup. Jadi bacaannya insya-Allah apa tu akan kita dapat lebih tepat lah ya. Dengan satu kita pun tak risaulah nanti enjin akan overheat. Saya update lagi sekali. Seperti mana lihat, minyak dalam botol ni dah habis, tapi enjin masih running. Sebab apa? Minyak ada dalam sepanjang hose ni. Nanti enjin stop saja, saya akan mula untuk sukat penggunaan petrol sahaja, sebanyak yang saya dah tandakan ini. Ni. Okey, kat tangan saya ada stopwatch. Okey.
On dulu. Tak susah pula. Okey, terus saja. Okey. Kita akan guna time lapse dia. Cancel. Kita akan sambung nanti. Okey dah. Tadi kita dah sukat apa tu waktu untuk petrol dihabiskan sebanyak ni yang bawah garisan putih ni, dan kita dapat apa tu penggunaan petrolnya nak habis ni dia perlukan masa 20 minit 5 saat 37 nanosaat. Ya, nanti kita akan cuba untuk buat sukatan juga, tapi kita akan sukat guna dengan bantuan HHO. Dah. Sekarang ni kita ada sikit masalah sebab enjin overheat walaupun kipas dah jalan, tapi mungkin kita dah start terlalu lama dan tapi motor ni tak gerak. Jadi sebabkan tak ada angin, melainkan angin daripada kipas saja, mungkin dia tak support sebab tu terlalu panas. Saya dah try hidupkan beberapa kali, dia tak nak hidup. Dah tinggikan sikit timing pun tak nak hidup juga. Jadi kita akan teruskan sukatan petrol dengan HHO ya. Dah lagi 20 minit kot bila enjin dah panas, dah sejuk sikit dah. Okey, kita dah biarkan enjin sejuk sikit. Okey, tapi tadi terlupa nak rekod. Kita dah start apa tu dah 14 minit yang lepas. Minyak sebanyak tu apa tu okey, kalau kita tengok gas pun terhasil kan. Lupa nak tunjukkan hose ni, dia akan terus pergi ke tengkuk intake tau. Tu. Okey, kat belah tengah-tengah tu. Okey. Hose tu tak bersambung dengan hose yang depan ni. Dia terus pergi ke HHO. Kita akan dah tak buat kot time lapse sebab bateri tengah tinggal sikit. Okey. Okey, update. Kalau kita tengok petrol dah nak tak habis. Penggunaan masa dia, tengok dia dapat enjin masih hidup dan masih stabil lagi. Walaupun dah cecah hampir 30 minit Kita akan tengoklah sampailah habis, nanti saya akan update terus. Ini adalah apa tu sukatan masa petrol dengan hidrogen ya. Kalau kita tengok ya. Tengok dah berkeledak dah. Dia sebab kenapa boleh jadi karat ni, sebab material yang saya gunakan ni ialah 304 stainless steel, bukannya 316 stainless steel. 316 stainless steel ni dia grade pada dia dapat istilah marine grade supaya baru je habis. Okey, kita astagfirullahalazim, lupa. Okey, tadi dapat dalam 34 saat lah. Baru je habis. Nanti kita akan buat second try untuk sukatan ya. Okey, second try dah habis. Tutup dulu. Kita dapat 35 minit 36 saat 23 nanosaat. Mungkin try ketiga, try keempat saya tak akan rekod, saya cuma tulis je nanti. Apa data yang saya dapat saya akan tuliskan dan saya akan buat apa kita kata, hipotesis, conclusion. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung lagi. Ini adalah bahagian rekod ya, data yang saya dah dapat tadi lepas kan untuk habiskan lebih kurang 100 ml petrol. Okey, kalau kita lihat okey,
Saya Ahmad Hakim bin Ahmad Syarifuddin dari kumpulan TP3. Okay, sekarang saya nak buat conclusion ya. Tadi seperti mana dalam video sebelumnya saya dah tunjukkan apa tu data-data yang saya dapat hasil daripada sukantan minyak petrol dan petrol dengan HHO. Okey, kat situ saya dah buat comparison dan memang terbukti lah ya, ada penambahbaikan fuel efficiency. Okey. Untuk average pada penggunaan 100 ml petrol kita dapat 18 minit 54 saat. Average 100 ml petrol tambah HHO kita dapat 32 minit 23 saat. Memang besar. Okey. Manakala dan average untuk penjimatan minyak ya, fuel saving kita dapat tambah sebanyak 14 minit 42 saat. Okey. Okey. Hasil daripada kira-kira kita dapat buktikan bahawa melebihi 50% ya. Untuk to be exact ya, 76.72%. Okay. Memang besarlah dan satu pencapaian bagi saya ya. Tapi kenapa kita mampu untuk buat penambahbaikan mengapa kita boleh dapat tambah fuel efficiency begitu banyak kan? 76.72% tu kan. Satunya saya buat apa tahu. Okey. Mula-mula saya kurangkan ya, saya reduce the distance between positive and negative terminal kathod dengan anode. Kat sini saya juga reduce dia punya number of neutral plate ya. Okey, selain pada dua tindakan tu, saya juga increase dia punya molarity yang saya dia sepatutnya 1 sudu teh kepada 1 gallon. Okey. Tapi saya buat lebih kurang 1 sudu teh tu kepada 1.5 liter. Jadi kat situ molarity power supply yang optimum lah sebenarnya adalah jenis DC. Okey. 12 volt dengan dia punya amp ialah 15 amp. Sebab 15 amp tu sepatutnya dah tinggi, tapi seperti mana dalam video-video sebelum ni saya buat power supply dia AC. Apa kebaikan AC ni sebenarnya? Okey, satunya dia tak drain bateri lah, dan bila enjin hidup power tu baru timbul. Okey. Dan AC ni dia punya voltage rate voltan dia tinggi sikit daripada 12 volt yang kalau kita ambil pada DC bateri lah AC kita dapat 14 volt alternative current sehingga 19.8 hingga 19.8 ni saya suka guna multimeter dan tanya dari hasil yang saya modify ni. Okay. Keburukan dia kalau kita tengok dalam video sebelumnya juga kita nampak air cepat bergeledak, dia cepat tukar warna coklat. Kemudian electrolyte electrode, okey, terminal negatif dengan positif dia akan cepat terhakis. Okey. Dan yang seterusnya saya perasan lah wayar dia jadi panas. Wayar yang sambung daripada elektrolisis tu kepada coil di enjin, wayar tu jadi panas. Okey. Nasib baik sebab dia tak kacau relay. Okay. Tapi itulah antara keburukan hasil daripada saya modify ni. Boleh buat penambahbaikan sebenarnya. Okay, salah satunya kita guna stainless steel yang dia punya grade ialah 316. Okey, 316 stainless steel. 316 stainless steel ni dia dapat dia diberi nama lain marine grade. Okey.
Kenapa dia diberi nama marine grade? Okey. Sebab 316 stainless steel ni dia boleh tahan penghakisan akibat bayu laut. Kalau kita nak terangkan bayu laut ni, kalaulah kita parking kereta lama sangat kat tepi pantai, kalau kita tinggalkanlah 1 minggu, tengoklah nanti badan ataupun rangka kereta tu akan mula berkarat. Yang tu yang kita panggilkan hakisan dari bayu laut. Okey. Kenapa kita perlu guna 316 stainless steel ni? Okey. Sebab kita dapat elakkan penghakisan yang berlaku dalam elektrolisis ni, yang terutamanya bila kita rendam dalam air. Walaupun stainless steel, tapi bila kita dah terbukti lah kan, dalam video kita boleh nampak boleh timbul karat walaupun stainless steel. Jadi sebab berkemungkinan 304 stainless steel ni, dia kalaulah sepaham saya, dia seakan-akan selaputan ferrum, dia diselaput dengan zinc, dengan beberapa logam lain yang buatkan dia dapat kilat seperti stainless steel, tapi kualiti dia tak berapa bagus. Yang tu lah 304 yang saya dah buat ni, saya guna ni. Selain dari kita gunakan 316 stainless steel, kita boleh juga cari jarak optimum antara positif dengan negatif terminal. Kita juga kena kaitkan juga dengan bilangan ataupun number of neutral plate. Okey. Sebab kalaulah kita guna, andai katalah kita masih guna juga power dari AC, power dari motor yang current dia ialah alternating current, berkemungkinan kalaulah contoh 5 plate yang sepatutnya diperlukan untuk current DC, mungkin kita kena tambah sampai 8 ataupun 9 neutral plate. Sebab AC alternating current ni dia memang rating dia memang tinggi lah. Boleh ubah dia punya concentration ataupun content molarity untuk electrolyte. Kalau dah terbukti kalaulah lebih tinggi molarity untuk electrolyte, dia akan tinggikan juga output, tapi dalam masa yang sama dia akan HHO tu akan cepat habis lah. Okey, jadi seperti mana dalam table saya dapat rekod, memang dia berkurang lah. Okey, kesimpulannya memang kita dapat buktikan yang HHO ni dia dapat bantu dalam fuel efficiency. Dan saya tak pelik lah kenapa sampai sekarang banyak producer ataupun pemaju automotif tak gunakan HHO. Sebab kalau kita compare dari segi reliability, berkemungkinan dia takkan capai untuk penggunaan lama. Tapi sebenarnya kita boleh tambah baik, cuma saya tak pasti macam mana. Jadi untuk penyelidikan kali ni, saya harap andai kata junior ataupun orang yang selepas saya ni tertarik untuk ataupun ada idea seakan-akan dengan saya, dia orang boleh sambung penyelidikan saya ni. Saya rasa itu saja dari saya. Okay. Itu saya katakan sekian, terima kasih lah ya.